Pekeso Sibu, tapi saya dengan Cik Al Hafiz juga in charge di Pekeso Sarike. Oh, oke. Maksudnya Sarike tidak ada pejabat sendiri kan? Sarike ada pejabat, tetapi tidak ada pegawai dia. Pegawai dia di Sibu. Oh, alright. Ya. So saya dengan rakan saya Encik Al Hafiz sudah masuk. So nanti moderator boleh bagi tahulah bila kami dua boleh mula ya. Oke. Kita mulai saja petang ini, mungkin yang lain akan ya. Selamat petang untuk kita semua pada hari ini. Selamat petang diucapkan kepada penceramah jemputan kita pada hari ini, yaitu Cik Diana Anak Albert dan Cik. Ya, selamat datang ke program pendidikan khas integrasi. Ini adalah penglibatan ibu bapak. Sepanjang minggu ini PPKI, program integrasi pendidikan khas integrasi SNG Bandar mengadakan satu program, yaitu penglibatan ibu bapak dan komuniti dan swasta antara sekolah dengan komuniti yang ada di sekitar Sarike khususnya. Alright, dalam sepanjang minggu ini kita sudah ada beberapa program yang kita anjurkan. Contohnya larian, pemilih fun run itu, walk itu. Lepas itu kita masuk ke penanaman, kaidah penanaman. Seterusnya kita sudah mendengar ceramah daripada Jabatan Kebajikan. Kita sudah pagi tadi kita sudah belajar bagaimana membuat sandwich daripada college community, dan bagi para pelajar yang sudah siap buat sandwich itu tunjukkan gambar di portal lah. Alright, tahniah kepada semua yang terlibat. Jadi hari ini kita akan bersama-sama petang ini kita akan bersama-sama di dalam acara yang sama juga, yaitu PIBK, yaitu dengan bersama dengan ceramah yang arif berkaitan dengan profesor ini, berkaitan dengan perkhidmatan pekerjaan kepada golongan berkeperluan khas. Jadi profesor yang akan disampaikan oleh pegawai-pegawai yang ditugaskan daripada profesor. Mungkin ada yang bertanya, apa sebenarnya itu orkestra? Apa benefit, apa yang kita mau kita akan dapat, melalui orkestra ini. Untuk makluman penceramah kita pada petang ini, yang terlibat dengan hari ini adalah ibu bapak para pelajar pendidikan khas SNG Bandar dan semua guru serta PPM, dan kemungkinan besar ada beberapa orang pentabir akan masuk di dalam Google Meet kita pada petang hari ini. Mungkin banyak persoalan daripada ibu bapak nanti. Saya berharap supaya kita dengar dulu ceramah yang disampaikan oleh penceramah kita, dan seterusnya kalau ada soalan berkaitan dengan tajuk kita pada hari ini, boleh sampaikan pada waktu itu. Alright, tanpa membuang masa, majelis menjemput dan persilakan Diana mungkin Anak Albert untuk menyampaikan taklimat atau ceramah. Dan mungkin memperkenalkan diri juga, mungkin sebab kita ini tidak kenal, jadi boleh memperkenalkan diri dan seterusnya memberi taklimat kepada kita pada petang ini. Majlis dengan segala hormatnya dipersilakan. Selamat petang. Saya Cik Diana Anak Albert,
Pegawai Perkhidmatan Pekerjaan di Pejabat Perkeso Sibu dan juga merangkumi di Pejabat Perkeso Sarike. Okey, hari ini saya, Cik Diana dan rakan sekerja saya, Encik Muhammad Al-Hafiz akan melakukan taklimat lah. Okey, permulaan dia saya akan menyuruh rakan saya, Encik Muhammad Al-Hafiz untuk menyampaikan ceramah taklimat mengenai pengenalan program perkhidmatan pekerjaan di Perkeso, iaitu apa program yang kita sediakan di Perkeso. Silakan Encik Muhammad Al-Hafiz. Sorry, minta maaf, tidak ada bunyi ini. Encik Muhammad Al-Hafiz ya. Okey, boleh dengar oh? Okey. Boleh sudah. Okey. Terima kasih Tuan Pengurusi Majlis kita pada petang ini daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Sarike. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang dan salam sejahtera diucapkan kepada kesemua jemputan daripada Sekolah SMK Bandar Sarike. Terlebih dahulu, saya mewakili pihak Perkeso mengucapkan terima kasih kepada pengurusan SMK Bandar Sarike kerana menjemput saya dan juga rakan saya untuk menyampaikan sedikit pengenalan berkenaan dengan program perkhidmatan pekerjaan di Perkeso lah. Terlebih dahulu saya ingin memperkenalkan diri saya. Saya Muhammad Al-Hafiz bin Safwani, Pegawai Perkhidmatan Pekerjaan bagi Pejabat Perkeso Sarike dan juga Pejabat Perkeso Sibu lah. Okey. Kami daripada Pejabat Perkeso Sarike mewakili pengurus Pejabat Perkeso Sarike. Dia tak dapat hadir pada petang inilah disebabkan ada taklimat lain yang perlu dihadiri oleh pengurus Pejabat Perkeso Sarike lah. Tetapi kita juga akan teruskan program taklimat ini bagi menyampaikan sedikit maklumat berkenaan program ataupun pengenalan program perkhidmatan pekerjaan untuk bahagian Perkeso. Okey, tanpa membuang masa saya teruskan dengan matlamat utama program ini diadakanlah. Okey, sebelum itu saya ingin menyampaikan, memberitahu kepada semua pihak termasuk ibu bapa dan juga pelajar-pelajar di SMK Bandar Sarike apakah perkhidmatan yang ada di Perkeso. Kita di Perkeso mempunyai 3 perkhidmatan yang disediakan kepada golongan yang bekerja ataupun golongan yang sedang mencari pekerjaan lah. Okey, untuk yang pertama, perkhidmatan di Perkeso adalah Akta 4, iaitu Akta 4 bermaksud Akta Keselamatan Sosial 1969. Okey, Akta Keselamatan Sosial ini adalah akta yang melindungi pekerja di bawah insurans Perkeso yang telah orang cakap telah mengalami bencana kerja. Bencana kerja sajalah. Ini termasuk termasuk kemalangan ketika pergi ke tempat kerja dan juga kemalangan sehingga balik ke rumah semasa bekerja lah. Okey, kalau ada apa-apa soalan mungkin anda boleh kemukakan setelah saya tamat sesi taklimat pada petang inilah, ataupun anda boleh menaip di ruangan chat kalau malulah untuk kalau malu untuk kalau malu untuk bertanya, mungkin anda boleh menaipkan Akta Keselamatan Sosial inilah. Okey. Sekejap. Sekejap, mungkin skrin tidak bergerak kan. Hello.
Nabila, tutup mikrofon. Nabila, Go. tutup mikrofon. Kadang situ aku mana Iban. Cek. Okey, kita sambung Okey, kita sambung kepada seterusnya. Okey, untuk akta seterusnya perkhidmatan di PKSO adalah Akta 789. Al-Hafiz. Okey, Akta 789. Sorry. Ya. Nak. Sekejap Hai. Boleh dengar Sekejap tuan tadi. Sorry Nabila, boleh tutup mikrofon. Ya, mikrofon. Dia mengganggu. Kamu punya mikrofon Nabila. Ya, okey. Tutup Okey, cikgu. Alright. Boleh sekarang Boleh. Sorry tuan. Okey, tak apa-apa. Tak ada masalah. Okey, kita boleh teruskanlah. Okey, untuk perkhidmatan PKSO di yang kedua adalah Akta 789 iaitu Akta Pekerjaan Sendiri. Ini juga sama dengan Akta Keselamatan Sosial Akta 4 lah, di mana jika pekerja tersebut mengalami bencana kerja, pihak PKSO akan melindungi mereka lah, seperti memberi bantuan perubatan kepada ataupun bantuan bantuan kursi roda ataupun bantuan alatan pemulihan. Alatan pemulihan diberikan kepada insured person, maksudnya orang yang telah mengambil insurans di PKSO lah. Tapi untuk Akta 789 ini hanya dihaskan kepada orang yang bekerja sendiri. Apakah maksud orang yang bekerja sendiri? Orang yang bekerja sendiri ini adalah seperti orang yang menjual yang menjadi taukir lah di salah satu majikan lah. Contohnya di kedai menjual cucur pisang ataupun food panda, yang bekerja sendirilah, yang mendapat keuntungan untuk diri sendiri. Itu maksudnya pekerjaan sendiri. Dan Akta tahun 2018 yang baru saja dikuatkuasakan adalah Akta 800 yang dikuatkuasakan pada 1 Januari tahun 2018, iaitu Akta Sistem Insurans Pekerjaan ataupun SIP nama pendek dia lah, di mana akta ini melindungi pekerja yang kehilangan pekerjaan disebabkan masalah-masalah yang tertentulah, seperti pembuangan pekerja atas faktor kewangan syarikat. Itu maksudnya kita di PKSO akan memberi perlindungan seperti allowance mencari pekerjaan. Kita akan memberi allowance lah kepada mereka supaya mereka dapat meneruskan kelangsungan hidup ataupun kita membantu dari segi keuangan kepada orang yang kehilangan pekerjaan inilah, supaya mereka lebih bermotivasi untuk mencari pekerja. Tapi pada petang ini saya akan fokuskan kepada Akta Sistem Insurans Pekerjaan, iaitu perkhidmatan pekerjaan untuk orang yang memerlukan bantuan daripada pihak PKSO lah. Okey, seperti yang kita sedia maklum lah. Okey, pada 29 Jun 2021, bekas Perdana Menteri Malaysia Tan Sri Muhyiddin bin Haji Yassin telah membuka peluang kepada
semua sektor, sama ada majikan ataupun pencari kerja, untuk membantu mereka mendapatkan pekerjaan lah. So dengan itu, bekas Perdana Menteri kita telah memperkenalkan program pakej perlindungan rakyat dan pemulihan ekonomi ataupun nama pendeknya Pemulih, untuk membantu majikan dan juga pencari kerja untuk mendapatkan pekerjaan dan juga meneruskan kelangsungan hidup mereka lah disebabkan pandemik COVID-19. So apakah program yang ada di bawah naungan pihak PKSO? Kita ada 3 program yang kita anjurkan. Yang pertama adalah program subsidi upah 4.0, di mana program ini khasnya kepada majikan untuk mengekalkan pekerja mereka supaya majikan tidak membuang pekerja mereka lah. So setiap majikan akan memperoleh sebanyak RM600 setiap bulan lah selama 6 bulan sahaja, supaya majikan tidak memotong gaji pekerja ataupun membuang pekerja tersebut lah. Itu program yang pertama pihak PKSO jalankanlah. Program kedua adalah insentif pengambilan pekerja 3.0, di mana insentif ini juga diberikan kepada majikan untuk mengambil pekerja baru. Pekerja baru ini adalah termasuk kepada semua golongan. Maksud semua golongan di sini adalah golongan yang tengah mencari pekerja. Sama ada golongan itu golongan yang bekas graduan sekolah ataupun universiti, golongan yang baru sahaja kehilangan pekerjaan, golongan mudah terjejas dan juga golongan OKU. Program ini akan memberi insentif kepada majikan supaya mengambil pekerja dengan lebih ramai lah, supaya pada musim COVID ini kebanyakan majikannya tidak mahu mengambil pekerja disebabkan prestasi kewangan majikan tidak menentu. So dengan adanya insentif pengambilan pekerja ini membolehkan pihak majikan mengambil pekerja dengan lebih ramai kerana ada bantuan disediakan kepada majikan lah. Okey. Yang ketiga adalah SIP ataupun Sistem Insurans Pekerjaan Prihatin 2.0, di mana pihak kerajaan akan membantu para pencari kerja, tidak kisah sesiapa sahajalah, sama ada daripada golongan yang berhenti kerja ataupun golongan yang graduan yang sedang mencari pekerjaan, golongan mudah terjejas untuk mencari pekerjaan. Kita akan pihak kerajaan menyediakan bantuan elan mencari pekerjaan sebanyak RM300 sebulan selama 2 bulan untuk pencari kerja yang aktif mencari pekerjaan. Di sini kita sebenarnya mempunyai pegawai perkhidmatan pekerjaan dalam kategori disability management dan juga pegawai perkhidmatan pekerjaan kategori untuk kehilangan pekerjaan lah. So dan juga satu lagi pegawai perkhidmatan pekerjaan untuk golongan graduan ataupun pencari kerja awam, disediakan oleh pihak PKSO untuk membantu sesiapa sahaja yang ingin menyertai program SIP Prihatin 2.0, di mana kesemua pegawai ini mereka akan membantu pencari kerja untuk memohon SIP Prihatin 2.0 ini lah. Kebanyakan kebanyakan juga orang awam tidak tahu kewujudan SIP Prihatin 2.0. So dengan adanya program seperti ini yang dianjurkan oleh SMK Bandar Seri K, kita boleh membuat promosi supaya para pencari kerja boleh memohon SIP Prihatin 2.0 inilah. Okey. Seterusnya. Okey. Produk yang dikeluarkan oleh PERKESO. Kita ada satu produk yang dikeluarkan oleh PERKESO kepada semua pencari kerja. Okey, apakah produk itu? Adalah portal
portal pencarian pekerjaan iaitu My Future Jobs. Di mana My Future Jobs ini adalah ganti kepada Job Malaysia yang telah dibuat oleh Jabatan Tenaga Kerja. So sekarang ini Perkeso telah mengambil alih penyedia perkhidmatan pekerjaan nasional Malaysia, di mana My Future Jobs ini adalah merupakan satu portal utama perkhidmatan pekerjaan kepada rakyat Malaysianya lah. So apakah kelebihan My Future Jobs ini kepada para pencari kerja, di mana kebanyakan jawatan kosong, yang pertama jawatan kosong, di mana kebanyakan jawatan kosong di seluruh Sarawak telah diiklankan di dalam portal My Future Jobs lah. Semua majikan digalakkan mendaftar di dalam portal My Future Job. So dengan itu, jawatan kosong yang berada di seluruh Sarawak termasuk Sarike lah akan diiklankan di dalam jawatan portal My Future Job. So kebanyakan jawatan telah diiklankan dalam portal My Future Jobs lah. Okey, yang kedua, di dalam My Future Jobs ini kita juga menyediakan perkhidmatan penyediaan resume secara automatik lah. Apabila pencari kerja mengisi semua maklumat ataupun profil di dalam portal My Future Job, portal tersebut boleh menyediakan satu resume secara automatik kepada pencari kerja tersebut. Yang ketiga, apabila semua detail ataupun profil maklumat pencari kerja itu telah diisi, My Future Job juga boleh membuat job matching. Maksudnya di sini job matching, apakah pekerjaan yang sesuai dengan pengalaman, kelayakan, pendidikan oleh pencari kerja tersebut kepada jawatan kosong yang telah diiklankan di dalam My Future Job. Sebagai contoh, jika seseorang pekerja itu tidak mempunyai pengalaman bekerja, so di dalam profil maklumat My Future Job, dia akan klik di bahagian tidak mempunyai pengalaman. Apabila profil tersebut diklik tidak mempunyai pengalaman bekerja, so automatik My Future Job boleh mencari jawatan kosong yang tidak memerlukan pengalaman kerja lah. So macam itu My Future Job boleh membuat job matching kepada profil pencari kerja tersebut lah. Yang ketiga adalah yang terakhir adalah portal My Future Job ini dibuat melalui AI intelligent. Maksudnya di sini semua features yang telah dibuat oleh pihak Perkeso adalah melalui daripada artificial intelligence inilah. Maksudnya semua sistem automatik digunakan, maksudnya mesra pengguna lah, di mana semua profil ataupun apa-apa tujuan semua automatik akan disimpan di dalam portal My Future Job tersebut, seperti maklumat profil ataupun notifikasi jawatan kosong yang perlu yang sesuai untuk para pencari kerja. Okey, so di sini setakat 17 September 2021 sebanyak 227,262 jumlah kekosongan jawatan kosong seluruh negara telah diaktifkan di dalam portal My Future Job. So ini adalah info terbaru pasaran buruh semasa untuk My Future Jobs lah. Jarang kita lihat kekosongan jawatan yang terlampau banyak seperti jawatan kosong di portal lain, sebanyak 200,000 lebih jawatan lah. So di dalam portal My Future Job kita ada lebih 220,000 kekosongan jawatan bagi seluruh Malaysia lah. Jika kita lihat di
di sini di skrin anda, jumlah kehilangan pekerjaan average sehari kehilangan pekerjaan adalah 72 orang. Tapi sejak 1 Januari 2021, jumlah yang telah kehilangan pekerjaan adalah 48,574 keseluruhan yang telah kehilangan pekerjaan. Tetapi dengan adanya portal My Future Job, kita telah dapat mencapai 217,013 jumlah keseluruhan yang mendapat pekerjaan melalui portal My Future Job inilah. Maksudnya average sehari para pencari kerja yang dapat dapat pekerjaan melalui portal My Future Jobs adalah 220 orang sehari. Okey. So kita pergi ke seterusnya. So di sini apakah perkhidmatan yang disediakan oleh Perkeso? Okey, perkhidmatan yang disediakan oleh pihak Perkeso adalah yang pertama adalah pencarian pekerjaan lah, di mana kita akan membantu para pencari kerja untuk mencari pekerjaan yang sesuai melalui portal My Future Job inilah. Yang kedua adalah pemadanan dan penempatan pekerjaan, di mana kita akan mencari pekerjaan yang sesuai dengan kelayakan dan kemahiran yang untuk para pencari kerja itu adalah. Okey, seterusnya adalah program kebolehpasaran. Program kebolehpasaran ini setiap bulan kita akan mengadakan sesi webinar lah kepada para pencari kerja. Sebagai contohnya, bagaimana hendak membuat resume, bagaimana hendak menyertai interview, itu adalah salah satu contoh program kebolehpasaran yang dianjurkan oleh pihak Perkeso lah. Seterusnya adalah latihan vocational. Pihak Perkeso juga akan menyediakan satu latihan vocational lah kepada para pencari kerja, khususnya untuk golongan yang hilang pekerjaan sahajalah. Okey, seterusnya sokongan pendapatan secara individu. Okey, yang ini saya mau sentuh sedikit berkenaan dengan sokongan pendapatan secara individu, di mana kita ada 4 orang pegawai perkhidmatan pekerjaan yang akan membantu para pencari kerja secara individu. Maksudnya secara individu ini maksudnya seorang pencari kerja boleh mendapatkan sokongan daripada pegawai perkhidmatan pekerjaan daripada Perkeso lah, di mana pegawai perkhidmatan pekerjaan Perkeso akan menghantar satu jawatan kosong yang bersesuaian kepada individu tersebut. Adakah individu tersebut sesuai untuk menyertai temuduga tersebut? Semua pegawai perkhidmatan pekerjaan akan aturlah. Seperti contohnya saya sendirilah. Saya adalah pegawai perkhidmatan pekerjaan bagi kategori pencari kerja awam dan graduan, di mana saya akan membantu semua graduan yang baru menghabiskan sekolah mereka untuk mencari pekerjaan yang sesuai, di mana majikan yang memerlukan tenaga buruh, saya akan menghantar calon yang sesuai dengan kelayakan kepada majikan tersebut. Okey. Seterusnya kaunseling kerjaya. Yang terakhir adalah kaunseling kerjaya, di mana kita akan memberi kaunseling kepada para pencari kerja untuk memberi mereka lebih motivasi untuk mencari pekerjaan di masa hadapan lah. Okey, di sini saya ada sediakan satu video untuk berkenaan dengan portal My Future Job. Hello again, from the Employment Information Analysis Services Division of the Employment Insurance System. We're excited to have more interesting information to share about Employment Statistics Report. August 2021. Let's get started. First, we'd like to present our data-owned My Future Jobs vacancies. Based on our analysis, most vacancies are located in Selangor, require an SPM certificate, and offer a salary of 1,200 to 2,000 ringgit. Tuan, boleh dengar tapi tidak gelap saja di skrin. Gelap?
Hello again. From the Employment Information Analysis Services Division of the Employment Insurance System. We're excited to have more interesting information to Serlangor, require an SPM certificate, and offer a salary of 1,200 to 2,000 ringgit. Boleh start ya? The manufacturing sector offers the most job opportunities. Hello again. From the Employment Information Analysis Services Division of the Employment Insurance System. We're excited to have more interesting information to share about Employment Statistic Report. August 2021. Let's get started. First, we'd like to present our data on My Future Jobs vacancies. Based on our analysis, most vacancies are located in Serlangor, require an SPM certificate, and offer a salary of 1,200 to 2,000 ringgit. The manufacturing sector offers the most job opportunities. You can see how the number of vacancies on My Future Jobs increases over time. We're proud to be able to give job seekers so many choices. After sorting through our data, we discovered that these jobs are in high demand. Do apply on My Future Jobs if you're interested. And here's an overview of My Future Jobs vacancies, sorted by occupation category. Let's move on to loss of employment. This year, we processed claims from 44,766 dismissed EIS insured persons, most of whom were professionals in age 30 to 34. We're supporting them financially and also giving them job search assistance. Take a look at how loss of employment figures have changed over time. With the exception of January and February 2021, the numbers have remained relatively stable. Once again, here's an overview of loss of employment cases by occupation category for your information. You can also see which states recorded the most loss of employment cases. On a more positive note, many EIS insured persons who were dismissed, as well as job seekers in general, have been successfully re-employed after receiving our support. Most of them were professionals based in Serlangor. There are still many job seekers registered on My Future Jobs who need our help. We promise to do our best for them, and for all of you too. We'll return with more interesting content soon, but if you can't wait to know more, feel free to follow us on social media or visit our official websites, which are updated regularly. Take care and stay safe. Until we meet again. Okey, video ini memaparkan di mana sehingga bulan Ogos sahaja kebanyakannya kehilangan pekerjaan adalah di negeri-negeri besarlah seperti Selangor, Kuala Lumpur dan juga Johor. Di mana kita di Sarawak tadi, kalau kita lihat di video tadi, seramai 1,400 lebih jumlah kehilangan pekerjaan bermula daripada bulan Januari sehingga Ogos 2021 lah. So dengan itu saya berharap semua yang join pada pagi ini boleh memanfaatkan peluang pekerjaan ataupun memberitahu kepada semua yang tengah mencari pekerjaan untuk mendaftar di dalam portal My Future Jobs lah. Di mana di sana kesemua bantuan-bantuan kerjaan disalurkan melalui portal My Future Jobs. Okey, dengan ini saya akhiri dengan ucapan terima kasih kerana sudi hadir pada petang ini. Jika ada sebarang persoalan, bolehlah bertanya, unmute speaker, boleh bertanya secara directly kepada saya lah. Okey, bagi siapa yang ada soalan, boleh kemukakan sekarang. Ini ada maklumat baru kita ini. Saya ini mungkin baru pertama kali dengar juga ini tentang My Future Job ini. Jadi ya terima kasih atas bantuan.
Oke ya, seterusnya mungkin ada soalan daripada ibu bapak atau guru-guru yang ada pada sama kita. Jika ada apa-apa soalan berkenaan dengan Akta Keselamatan Sosial ataupun Akta Pekerjaan sendiri ataupun sistem insurans pekerjaan, boleh ajukanlah. Mungkin akta ini tidak melibatkan sektor-sektor awam seperti guru ataupun Kementerian Pendidikan, tetapi mungkin ilmu ini boleh diberikan kepada saudara mara yang bekerja dan mendapat perlindungan daripada pihak Perkeso lah. So, jika malu bertanya, boleh mengambil nombor telefon saya di bawah lah ataupun email kepada saya, ataupun boleh menghubungi saya di talian kalau handphone 019-294-4710. Anda boleh call saya ataupun WhatsApp saya jika ada persoalan. Kalau nak malu bertanya sini, sila WhatsApp saya secara personally lah. Saya akan reply WhatsApp tuan-tuan dan puan-puan lah. So mungkin kita boleh proceed kepada taklimat rakan sekerja saya, Encik Diana Ana Albert. Bolehkah tuan? Iya. Mungkin di akhir nanti mungkin ada soalan. Jadi mungkin kita boleh teruskan kepada Cik Diana lah, mungkin ada. Okey, kita proceed dulu kepada taklimat daripada saya punya rakan sekerja Encik Diana Ana Albert lah. Alright. Oke, terima kasih diucapkan kepada Encik Muhammad Al-Hafiz tadi ya, yang memberi kita serba sedikit tentang produk yang dikeluarkan oleh Perkeso itu, produk yang ada, future job itu. So, seterusnya kita mau mendengar taklimat daripada Cik Diana. Alright, oke, terus silakan. Okey, dapat nampak skrin saya? Iya, nampak. Okey, boleh nampak. Okey. So saya selamat petang kepada pengerusi majlis dan juga kepada Cikgu Abang Zawawi yang telah menjemput saya dan rakan sekerja saya Encik Muhammad Al-Hafiz untuk taklimat pada petang ini. Okey, saya memperkenalkan diri saya Cik Diana Ana Albert, Pegawai Perkhidmatan Pekerjaan bagi pengurusan hilang upaya ataupun disability management di Pejabat Perkeso Sibu yang merangkumi juga Pejabat Perkeso Sari K. Okey, saya akan mulakan saya punya taklimat. Jadi saya akan memulakan taklimat saya dengan 3 benda ini pada petang ini, iaitu pengenalan apa itu sistem insurans pekerjaan, fungsi saya sebagai Pegawai Perkhidmatan Pekerjaan bagi pengurusan hilang upaya, disability management, dan juga pengenalan portal pekerjaan My Future Jobs. Okey? So seterusnya, screen saya okey ho? Sekejap dulu. Okey. So pengenalan sistem insurans pekerjaan atau Employment Insurance System, dia bermula daripada Akta 1969, Akta 4, okey, dan juga memfokuskan kepada pekerjaan sendiri dan juga Return to Work Perkeso. Jadi kalau kita lihat di sini, program Return to Work Perkeso ini dia menekankan mengenai pengurusan hilang upaya bagi mereka yang pernah mengalami kemalangan dan ingin kembali bekerja semula ke tempat pekerjaan mereka. Okay, lepas tu saya akan menjelaskan mengenai apa fungsi saya sebagai Pegawai Perkhidmatan Pekerjaan. Okey. Kalau kita di Perkeso Sibu ini ataupun di Pejabat Perkeso, kita ada pegawai yang khas untuk membantu golongan kurang upaya ataupun golongan mudah terjejas yang memerlukan bantuan pekerjaan. Jadi itulah fungsi saya di Pejabat Perkeso, iaitu membantu
golongan ini untuk mendapatkan pekerjaan dan diterima oleh majikan tanpa diskriminasi. Okey, pertama, kami di Perkeso akan memberi perkhidmatan pekerjaan kepada orang berinsurans di bawah program Return to Work dan pencari kerja di bawah kategori golongan mudah terjejas yang berstatus unemployed ataupun tidak bekerja melalui kaedah penyampaian sokongan individu bagi tujuan bantuan program penempatan pekerjaan semula dan pemantauan pengurusan kes yang efisien. Okey, di sini memang kita mempunyai kesulitan dan kesukaran dalam menempatkan golongan mudah terjejas ataupun golongan kurang upaya kerana diskriminasi majikan di luar sana yang menganggap golongan ini tidak mampu bekerja dan tidak dapat bersaing dengan pencari kerja di luar sana. Jadi itulah fungsi saya sebagai pegawai perkhidmatan pekerjaan, iaitu membuat pemantauan dan melakukan intervensi ataupun kaedah-kaedah supaya mereka ini diterima oleh masyarakat di luar sana, terutamanya majikan. Jadi pertama, untuk membantu mereka ini kita akan melakukan penilaian penempatan pekerjaan dari segi apa kemahiran yang mereka ada. Contoh sekiranya golongan kurang upaya yang kita ada layan dekat sini, mereka yang dari sekolah PDK lah, pusat pemulihan dalam komuniti. Jadi kebanyakan mereka yang kita ada tolong cari kerja, mereka ini memang telah menamatkan kemahiran dan sekolah mereka. Dan setiap kemahiran yang mereka ada pelajari di PDK, kita akan cuba bagi tahu keistimewaannya kepada majikan lah, okey. Lepas itu, kita akan melakukan pemadanan pekerjaan kepada majikan tersebut. Jadi kita di Perkeso ini sebagai pegawai perkhidmatan pekerjaan akan menolong promote lah bahawa calon-calon kita ini terutamanya golongan kurang upaya bahawa mereka ini boleh bekerja seperti orang biasa walaupun terdapat limitasi atau kesukaran yang mereka hadapi. Dan kita sebagai pegawai perkhidmatan pekerjaan akan membantu pencari kerja ini mendapat pekerjaan dalam tempoh masa yang telah ditetapkan dan secara berkualiti. Jadi dalam kita membantu golongan kurang upaya ini bekerja, kita akan bertanya kepada ibu bapa terlebih dahululah sebab kebanyakan yang golongan kurang upaya ini mereka masih di bawah tanggungan ibu bapa walaupun ada daripada mereka umur mereka sudah tua. Jadi kita kena dapatkan setiap kemahiran dan kita kena dapatkan ADL budak-budak tersebut ataupun pencari kerja tersebut sama dari segi aktiviti daily life mereka, okey, untuk memastikan bahawa kerja yang akan mereka dapat itu nanti sesuai atau tidak. Jadi kita di Perkeso juga ada menjalinkan sesi kerjasama dan promosi program penempatan dengan agensi-agensi yang berkaitan seperti Jabatan Kebajikan Masyarakat, Majlis Agama. Jadi seperti di Sibu, kita ada buat jaringan kerjasama lah dengan Pusat Agape, iaitu pusat yang khas untuk kanak-kanak istimewa jugalah. Okay. And then next kita ada memberi kaunseling kerjaya dan memberi motivasi kepada OB atau pencari kerja sekiranya tidak bermotivasi untuk kembali bekerja. Sekiranya kita telah membantu pencari kerja tersebut bekerja, kita memang akan memantau mereka terlebih dahululah. Okey, ini uniknya pemantauan dan pencarian pekerjaan oleh pegawai perkhidmatan pekerjaan bagi memastikan bahawa mereka ini kekal di tempat kerja tersebut. Disebabkan itu, kita di Perkeso memang perlu memantaulah apa yang pekerjaan yang kita sudah berikan kepada pencari kerja tersebut. And then next kita akan mendapatkan maklumat jawatan kosong yang tepat dan bersesuaian dengan pilihan pekerjaan pencari kerja dari majikan. Okey, bagi majikan ini, kita sebagai pegawai perkhidmatan pekerjaan, kita memang akan melakukan job convincing lah ataupun kita memang akan menuju ke premis majikan dan bagi tahu macam saya akan pergi ke premis majikan lah. Saya akan senaraikan calon-calon yang saya akan carikan kerja dan apa kemahiran dan limitasi yang mereka ada. So far kalau di Sibu, persepsi majikan dia agak susah sikit lah kita nak pujuk majikan. Tapi ada majikan mereka dapat faham limitasi bagi orang kurang upaya ini. Dan disebabkan itulah kita tengah promote kepada majikan bahawa OKU ini ataupun golongan kurang upaya ini boleh bersaing dengan orang pekerja biasa juga. Okey, dalam masa sama,
saya sebagai pegawai perkhidmatan pekerjaan juga akan mengendalikan sesi temu duga lah di antara pencari kerja dan majikan. Jadi kalau saya ada cari pekerjaan untuk pencari kerja tersebut, saya akan mengatur temu duga dan kadang-kadang saya memang akan duduk bersama-sama dengan majikan dan pencari kerja tersebutlah untuk saya tahu apa kelemahan beliau dan untuk memastikan bahawa pencari kerja ini dia tidak mempunyai masalah terutamanya dalam temu duga lah. Dan pada masa sama, kita di Perkeso juga ada melakukan bengkel pra temu duga ataupun sesi grooming. Sekiranya temu duga itu dijalankan secara bersemuka di pejabat Perkeso. Okey, so ini adalah aliran rujukan kes kepada pegawai perkhidmatan pekerjaan. Okey, kenapa pencari kerja tersebut kita gelar dia sebagai kes? Disebabkan kita menggunakan pengurusan kes intervensi bagi membolehkan mereka bekerja. Okey, selalunya kita akan dapat calon-calon daripada rujukan Jabatan Kerajaan iaitu JKM, NGO seperti Sarawak Society for the Deaf. So kita juga ada berkolaborasi dengan pihak penjara membantu mereka membantu lepasan banduan yang sudah dilepaskan daripada penjara dan ingin mencari pekerjaan, dan juga kita ada bekerjasama dengan pihak Baitumal bagi membantu golongan yang mudah terjejas, golongan miskin tegar untuk mendapatkan pekerjaan, dan kita juga ada membantu ibu tunggal untuk mereka ini mendapatkan pekerjaan biasa. Dan terdapat juga pencari kerja yang walk-in ataupun datang terus kepada pejabat kita untuk mendapatkan bantuan perkhidmatan pekerjaan. Okey, ini adalah contoh testimoni bagi yang saya telah tolong cari pekerjaan lah. So kalau kita tengok pekerjaan yang dia ni buat, okey, dia pernah mengalami kemalangan pada tahun inilah. Okey, saya ada tolong carikan pekerjaan untuk beliau. Jadi majikan di Sibu ini pada mulanya mereka tidak mahu menerima dia lah sebab dia pernah accident. So kita boleh tahulah kalau orang pernah accident, fizikal mereka mungkin agak lemah. So dengan perbincangan dan mengatur temu duga dengan majikan, beliau ini boleh kembali bekerja seperti biasalah. So kita memang akan berbincang dengan majikan apa pekerjaan yang sesuai untuk beliau. Kita tak dapatlah cari pekerjaan yang bagus sangat, tapi mengikut kemampuan yang boleh dilakukan oleh pencari kerja tersebut. Okey, yang ini pun contoh yang kedua. Okey, kalau kita tengok yang ini, pakcik ni dia mengalami OKU physical. Dia menggunakan kaki palsu lah, okey. Dan dia memang sukar untuk mencari pekerjaan disebabkan majikan lihat dia bertongkat. Jadi saya juga melakukan cara yang sama, melakukan perbincangan dengan majikan terlebih dahulu. Okey, memang kita perlu melakukan perbincangan untuk kes-kes seperti inilah, untuk majikan yakin bahawa mereka ini boleh bekerja seperti orang biasa. Okey, seterusnya saya akan memperkenalkan portal My Future Job. Okey, kita melakukan pencarian pekerjaan juga melalui portal ini. Sebab itu kalau yang macam ada yang walk-in, kita memang akan suruh mereka daftar dalam portal inilah. Disebabkan ada sokongan daripada pegawai Perkeso, iaitu kalau macam ada yang walk-in untuk mencari pekerjaan, saya memang akan daftar nama mereka dalam portal pekerjaan My Future Job inilah. And then dia ada fungsi pengurusan kes, di mana fungsi pengurusan kes itu macam yang sebelum ini saya ada nyatakan, kita akan jumpa dengan majikan, kita akan lakukan pemadanan pekerjaan, berbincang dengan majikan, apa kelemahan, kelebihan dan limitasi pencari kerja tersebutlah. Okey, lepas itu dalam ini My Future Job, ini saya tak payah terangkanlah sebab panjang sangat. Okey, ini adalah contoh muka hadapan portal My Future Job. Okey, kalau sesiapa yang belum pernah lihat apa itu portal My Future Job, so ini adalah tempat mencari pekerjaan secara dalam talian. Okey, sekarang ini semua berada di hujung jari. Klik sahaja www.myfuturejobs.gov.my, maka anda akan lihat laman utama ini. Okey, so untuk mencari pekerjaan, boleh klik job seeker ataupun pencari pekerjaan. So kita ada dua bahasa, iaitu bahasa Inggeris dan bahasa Melayu.
So untuk yang tak memahami bahasa Inggeris, kita boleh klik bahasa Melayu. Okey, lepas itu bila kita klik job seeker, kita akan lihat muka yang kedua iaitu cara-cara untuk login lah. Seperti kalau kita nak login online banking kan, kita memang akan nampak page yang kedua lah. Kita kena key in semua detail inilah. Tapi bagi sesiapa yang mempunyai masalah dalam login ataupun tak faham, boleh login kepada kita punya pejabat Perkeso lah. Okey. Okey, ini adalah contoh maklumat dalam portal My Future Job. Okey, ini adalah contoh dia. Okey. Maafkan saya. Alright. So, ini adalah maklumat profil. So, bila sudah dilengkapkan, so ini akan tertera seperti inilah. Ada tanda warna hijau dan boleh jana resume melalui portal My Future Job. So bila resume tersebut telah dijana, dia akan keluar seperti ini. Ini adalah contoh sahajalah. Okey. Dalam My Future Job, dia ada padanan pekerjaan, carian pekerjaan, senarai simpan, permohonan saya dan profil. Okey, yang ini bila kamu masuk dalam sistem, kamu akan nampak benda inilah. Mungkin benda ni dia agak rumit kalau baru first time masuk. Tapi saya sarankan login dan lengkapkan profil terlebih dahulu lah. Lepas tu baru boleh melakukan pencarian pekerjaan seperti biasa. Okey, itu sahaja. So, sebarang pertanyaan atau persoalan boleh hubungi saya di nombor telefon ini atau kontak saya di pejabat. So, address saya adalah di Pejabat Perkeso Sibu di Lorong Pahlawan 7. Okey. Setakat itu sahaja taklimat daripada saya. Ada apa-apa soalan? Kejap. Okey, terima kasih Cik Diana. Okey. Bagi sesiapa yang ada soalan berkaitan dengan tajuk kita pada hari ini, boleh kemukakan sekarang. Ya. Mungkin bukan berkaitan dengan pelajar kita atau saudara kita juga, mungkin boleh tanya juga. Mungkin ada saudara mara kita yang tidak ada pekerjaan ataupun ada yang kehilangan upaya, kurang upaya gitu. Jadi boleh soal di sini. Ada pegawai kita yang boleh menjawab terus. So, Cikgu Jelin, saya ada satu soalan. Sekiranya ada data lah, saya nak tahu. Sebelum tu saya, yakni kelas, Cikgu PPKI, penolong kanan pendidikan khas SMK Bandar Sarike. Saya nak, kalau jika ada data lah, saya nak Puan berkongsi, Puan Diana berkongsi, berapa banyak kes murid-murid khas kepada murid-murid OKU lah yang sudah mendaftar dengan Perkeso Sibu, dan daripada kes-kes tersebut berapakah kes yang sudah mendapat pekerjaan. Sekiranya ada data lah, saya nak tahu yang itu. Okey, terima kasih kepada soalan tadi. Kalau saya tengok dekat sini, Cikgu anak Nicholas. Alright. So bagi sekarang di Sibu, kita memang ada dapat data daripada PDK Sarike lah, yang betul-betul mak bapak mereka ada inisiatif dan betul-betul nak hantar supaya anak mereka ini bekerja. Setakat ini kita ada 7 orang sahajalah. Jadi 7 orang ini kita memang masih mencari pekerjaan yang sesuai, sebab OKU ini mereka tak nak mencari kerja di Sibu, mereka nak cari kerja di Sarike. So sekarang ini saya memang ada mencari pekerjaan untuk mereka lah, dan kita tengah usahakan, dan terdapat juga ibu bapa mereka masih tak dapat nak hantar lagi, tak suruh lagi anak-anak mereka bekerja lah. Okey, bagaimana dengan data di Sibu? Kalau di Sibu, PDK di Sibu dia belum bagi data kepada kita lah. Okey. Kalau yang OKU kita memang ada lah. Kalau yang OKU macam OKU pembelajaran kita memang ada tempatkan. Setakat ini ada 5 lah setakat ini. Ini untuk OKU pembelajaran.
Yang OKU pembelajaran di Sibu kah? Ya, betul, di Sibu. Oke. Itulah sebenarnya saya nak tanya berkenaan dengan OKU pembelajaran itu. Oke. Ya. Oke. Oke, ada soalan lain? Untuk makluman Ponden Diana, si Guyak itu adalah penolong kanan di Kanas, penolong kanan kami punya bos lah. Oke. So sekarang ni kalau kita dekat sini terus terang saya cakap yang kita senang nak tempatkan mereka kerja adalah dari OKU pembelajaran. Kalau yang OKU fizikal ini agak sukar sebab satu, fasiliti dan kemudahan oleh pihak majikan agak kurang di Sibu ini. Oke, sebab yang saya nampak lah murid OKU pembelajaran nih kalau sekolah yang ada masakan menawarkan subjek kemahiran masakan, memang mereka boleh ke arah bidang itulah. Dan sekiranya macam kami juga ada menawarkan kemahiran operasi pengeluaran tanaman sekarang, tapi untuk murid-murid yang tidak mengambil kedua kemahiran vocational spesifik itu, saya dengar lah kalau di Sibu ada murid-murid pembelajaran yang sebab mereka nih, satu perkara yang mereka boleh buat ialah mereka boleh membungkus dengan sebab mereka boleh melakukan satu kerja yang mudah secara berulang-ulang. Itu satu keupayaan mereka lah yang saya dengar. Jadi kalau untuk pembungkusan tuh contohnya di KFC ke contohnya, mereka membungkus yang sudu sos dengan tisu dalam plastik itu saya dengar di Sibu memang ada yang OKU. Juga di tempat lain lah saya ada dengar yang murid masalah pembelajaran yang mendapat pekerjaan dalam spesifik kerja yang seperti itulah. Jadi bagaimana di pihak Pekeso, adakah perkara ini diambil maklum ataupun apakah pandangan dari pihak Pekeso berkenaan dengan hal inilah? Sebab saya rasa di situ peluang untuk murid pembelajaran memang ada lah. Kalau dari aspek lain mungkin ada kurang lah. Okey, cikgu ya, saya Hafiz pegawai Perkhidmatan Pekerjaan untuk Pejabat Pekeso Sibu lah. Saya akan menjawab persoalan tersebut lah. Okey, seperti yang Cik Diana bagi tahu tadi lah, untuk murid yang slow learner ini, kebanyakan majikan sebenarnya memang berminat untuk mengambil diorang untuk bekerja sebenarnya sebab diorang macam cikgu cakap tadi, diorang akan dilatih setiap hari untuk membuat benda yang sama. Betul? So majikan lebih prefer untuk mengambil student yang mengalami masalah lambat dalam pembelajaran tersebutlah, seperti di Sibu, di pusat Agape Sibu. Sebenarnya memang dia orang ada membuat perkara tersebutlah, seperti membungkus sos, membungkus gula, tepung untuk hadiah hantar ke supermarket di seluruh Sibu lah. So tetapi kebanyakan majikan tidak tahu sebenarnya tidak tahu benefit yang diambil oleh benefit yang diorang ada sekiranya mengambil pelajar-pelajar ataupun pekerja-pekerja yang mengalami masalah lambat dalam pembelajaran inilah. So di sini disebabkan itulah pihak Pekeso memang aware apa yang cikgu cakap tadi. So pada tahun ini, Cik Diana telah dilantik sebagai pegawai Perkhidmatan Pekerjaan untuk khasnya dikategorikan kepada Disability Management, di mana Disability Management ni termasuk semua golongan, termasuk lambat pembelajaran, golongan gelandangan, orang mudah terjejas, OKU, semua Cik Diana yang
uruskan tempat pekerjaannya lah. So dari segi soalan cikgu tadi sama ada pihak Perkeso aware ataupun tidak aware, pihak Perkeso sangat aware dengan soalan tersebut. Tetapi kekangan kami adalah kami tidak mendapat sokongan daripada pihak-pihak yang mempunyai calon yang lambat pembelajaran di mana mereka tidak tahu fungsi kami untuk mengambil mereka bekerja. So oleh itu kami mengambil peluang di mana kami pergi kepada PDK di sekitar Serikei, Sibu dan juga Kapit untuk mencari golongan-golongan tersebut, tetapi malangnya tiada satu nama pun diberikan kepada kami untuk membantu mereka. So nak cakap kami tak aware, kami sudah menjalankan sesi taklimat sebegini rupa. Jika cikgu daripada pihak SMK Bandar Serikei ingin memohon pihak Perkeso bantuan untuk mencarikan pekerjaan kepada golongan-golongan yang seperti disebutkan oleh cikgu, pihak Perkeso amat berbesar hatilah jika cikgu memberikan sedikit maklumat detail kepada kami supaya kami dapat membantu golongan tersebutlah. Cikgu ya, adakah saya menjawab persoalan cikgu kah? Ya, terima kasih. Dan bila Tuan menyebut perkara ini, saya melihat satu peluang di sinilah, sebab kami di sekolah pun mula daripada tahun lepas kami perlu melaksanakan dipanggil sebagai program transisi ke kerjaya, dan dia ada tiga peringkat lah. Mula-mulanya ya peringkat yang pertama diselitkan dalam pelajaran dan pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas. Lepas itu kita ada dan yang langkah yang last itu ialah latihan industri lah. Maksudnya kita macam interim murid-murid kita di waktu petang dengan syarikat-syarikat tertentu lah. Jadi bila saya mendengar penjelasan tadi, saya sangat rasa nasib baik kita melaksanakan PIBKS ini. Jadi kita tahu. Jadi mulai daripada hari, Cikgu Jelin senyum. Jadi mulai daripada hari ini SMK Bandar Serikei, PPKI SMK Bandar Serikei boleh mempunyai satu jalinan dengan Perkeso, dan kami sebenarnya ke arah, bukan juga kata bersedia lah sebab tahun lepas baru bermula, ke arah untuk menyediakan bukan saja dari segi kemahiran murid ini supaya mereka boleh kerja walaupun mereka tak ada sijil, tapi kami juga melatih mereka juga, dan juga memang perlukan satu jaringan dan jaringan swasta, dan contohnya Perkeso inilah untuk membantu kami dalam membantu murid-murid OKU ini. Bila mereka tamat persekolahan, mereka pun ada peluang untuk bekerja lah. Jadi saya berpuas hati dan gembira lah dengan program kami hari ini. Jadi terima kasih kerana Perkeso sanggup meluangkan masa untuk memberi taklimat kepada SMK Bandar Serikei, kepada guru, kepada murid, kepada ibu bapa murid PPKI pada petang ini. Okey. Oke, ada lain soalan daripada yang lain? Bapak Silvestin, kalau ada soalan. Dan satu lagi tambahan kepada Cikgu Ya, bagi saya ibu bapa haruslah menyokong usaha kita, sama ada pihak Perkeso ataupun pihak SMK Bandar Serikei lah, untuk memberi peluang dan memberi peluang lah kepada anak-anak anda supaya mereka boleh berdikari secara sendiri, di mana pihak kami di Perkeso kami mendapat kekangan daripada kebanyakannya ibu bapa yang tidak menyokong anak-anak mereka untuk bekerja dengan pihak swasta. So di kesempatan ini kami daripada pihak Perkeso ingin memohon
kepada kesemua ibu bapa yang hadir pada hari ini supaya memberi sokongan kepada pihak kami, memberi kepercayaan kepada pihak kami, khususnya kepada kita punya pegawai lah Cik Diana dan Albert, kerana mereka ini perlu diberi peluang untuk berdikari dan mereka mampu membuat pekerjaan tersebut tanpa bantuan daripada siapa-siapa lah. So ini adalah tambahan daripada pihak kami lah. Ya, betul seperti yang Cik kata, kerana di pihak sekolah pun apabila murid yang baru masuk ke sekolah menengah, adalah sebahagian daripada mereka itu semua perkara itu dibuat oleh ibu bapa. Tetapi kami menekankan untuk guru dan ibu bapa dan ahli keluarga untuk melatih mereka melakukan perkara-perkara tertentu lah, tugasan-tugasan harian. Dan kami perhatikan kalau sekiranya ibu bapa memberikan sokongan, contohnya Yongking, memang nampak banyak, salah seorang murid kami lah, memang nampak banyak perubahan dia daripada yang pendiam, yang tidak berani buat apa-apa. Sekarang boleh main alat muzik, ayat muzik buatan sendiri, boleh menari, boleh berinteraksi, itu gambar dia, boleh berinteraksi dengan rakan-rakan, boleh membantu rakan-rakan. Jadi sangat nampak banyak perubahan dia. Kami sebagai cikgu memang melihat perkara inilah dan mengambil tindakan. Tetapi sokongan ibu bapa itu sama penting juga lah, seperti yang Encik Muhammad Al-Hafiz beritahu. Jadi memang contohnya Yongking yang kita boleh nampak gambar itu, memang nampak banyak perubahan. Sebenarnya mereka sekiranya diberi peluang, memang saya rasa lah sebahagian, kalau tidak pun sebahagian, separuh daripada mereka itu memang boleh bekerja dan boleh melakukan rutin harian tu tanpa bimbingan. Okey, ya. Okey. Ada Ya. lagi? Betul tu. Kita juga dekat sini di Perkeso, kita ada beri insentif kepada majikan lah, dan juga majikan yang mengajikan golongan OKU ini, mereka ada dapat keistimewaan. Sebab itu kita di Perkeso memang berhabis-habisan pujuk majikan untuk ambil OKU ini lah, sebab majikan dia dah dapat untung. Untung dia dari segi pengecualian cukai, dan kita di Perkeso juga ada bagi insentif kepada majikan yang mengajikan OKU. Jadi benda ini serba sedikit boleh memberi kelebihan lah dan memberi peluang kepada OKU ini untuk bekerja seperti orang biasa. Itu yang saya nak tambah sikit lah. Ada keistimewaan dia sendiri. Ya, betul. Jadi saya berharap sebelum ini pada tahun 2008 saya juga berpeluang mengikuti ceramah daripada Jabatan Tenaga Kerja. Jabatan Tenaga Kerja juga menyebut perkara ini, yaitu majikan-majikan mendapat keistimewaan lah sekiranya mereka mengupah pekerja-pekerja OKU ini. Dan saya berharap, sebab saya rasa ibu bapa di sini pun ada yang toke-toke tu. Jadi saya juga berharap ibu bapa yang mendengar ataupun yang akan mendengar rakaman ini nanti, menonton semula video ini yang tidak berkesempatan pada petang ini, saya berharap juga ibu bapa yang toke-toke itu juga memberikan sokongan kepada orang-orang OKU, contoh misalnya lah, termasuklah murid-murid OKU ini. Okey. So ada lain lagi soalan? Untuk makluman semua pada petang hari ini, kami guru-guru SMK Bandar ini bukan setahun 2 tahun mengajar ini. Jadi ada yang puluhan tahun, ada yang 15 tahun, ada yang 20 tahun. Jadi pengalaman, sebagai contoh pengalaman kami ini selalunya didatangi oleh bekas-bekas murid yang sudah menghabiskan pembelajaran di sekolah dan seterusnya datang kepada kami dan meminta pekerjaan. Dan kami pun tidak tahu mau hantar kemana. Jadi
ada yang minta duit, ada yang mau tanya tentang hal tujuh berikutnya. Jadi perkongsian kita pada hari ini sedikit sebanyak menjawab persoalan itu, dan harap ibu bapak yang mendengar mengambil maklum tentang perkara ini, karena saya dengar di Perkesor ini ada pegawai khas untuk golongan OKIO. Jadi kita ambil peluang ini, mungkin bukan untuk kita, tapi mungkin untuk orang lain, saudara mara kita yang ada kekangan seperti ini. Alright. So, kalau tidak ada soalan, Majelis merekamkan ribuan terima kasih kepada kedua penceramah kita pada hari ini. Untuk makluman, saya berharap supaya kita punya kerjasama seperti ini, bukan berhenti di sini, dan saya berharap supaya ada lagi kesinambungannya. Tuan Hafiz Muhammad dan Cik Diana. So saya berharap supaya kita boleh bekerja sama mungkin di bidang lain atau bidang pencarian pekerjaan ini. Jadi sebagai sebelum kita mengakhiri acara kita pada petang ini, Majelis menjemput dan persilakan Cikgu Yak Nicholas, penolong kanan pendidikan khas SMK Bandar Sarike, untuk menyampaikan ucapan kepada kita semua pada hari ini. Majelis segala hormatnya mempersilakan. Oke, terima kasih Cikgu Jelin. Saya rasa saya hanya pendek saja karena tadi saya banyak bercakap juga. Jadi saya mengucapkan terima kasih kepada jawatan kuasa yang telah menjayakan program ini, jawatan kuasa PPKI SMK Bandar Sarike, dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada penceramah kita dari Perkeso, yaitu Encik Muhammad Al-Hafiz dan Cik Diana Albert, yang saya rasa perkongsian hari ini sangat berguna dan ke arah jalinan dan kerjasama antara PPKI SMK Bandar Sarike dengan Perkeso, dan sebab kami pun ada program ke transisi kerja ya, jadi nanti kami akan sekarang kita sudah ada lihat bagaimana kita melaksanakannya, apa langkah kita seterusnya lah, kita nampak di sini lah. Jadi saya sangat berterima kasih kepada dua pegawai tersebut, dan juga kepada ibu bapa dan murid yang menyertai program ini, dan juga nanti untuk ibu bapa yang akan menonton rekaman ini nanti. Jadi terima kasih kepada penyertaan semua. Jadi itu saja daripada saya. Terima kasih. Oke, Majelis mengucapkan ribuan terima kasih kepada Cikgu ya. Untuk makluman kepada penceramah dan semua yang hadir pada hari ini, perkongsian atau taklimat atau ceramah yang kita anjurkan pada hari ini akan dimuat naik di YouTube Vincent Bending kan. Jadi kalau ada sesiapa yang tertinggal dengan maklumat yang diberikan, mungkin kamu boleh layari, menonton sekali lagi di YouTube yang disediakan. Oke, bagi semua yang hadir, diminta untuk mengisi link kehadiran yang Cikgu Abang sudah sediakan di dalam kita punya bincangan ini. Jadi harap semua supaya mendapat sesuatu, dan saya mengucapkan ribuan terima kasih banyak kepada kedua penceramah kita, dan diharap kita boleh berjumpa pada webinar akan datang. Oke, itu saja acara kita petang ini. Boleh jumpa lagi. Untuk makluman, besok ada lagi kita punya acara untuk ibu bapak dan para pelajar. Esok ada yaitu kelas, yaitu scholar
Jadi saya berharap supaya masuklah besok pagi. Oke, jumpa lagi Bu Lile. Tahniah Cikgu Bang, terbaik. Tan Si Kyong. Terima kasih cikgu. Bye bye. Bye-bye. Terima kasih. Jumpa lagi besok Tan Si Kyong. Ya. Alright, jumpa lagi.